Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi pada siri kedua pelajaran 19 bidang fiqh solat sunat menampung kefarduan untuk murid-murid tingkatan 2. Okey. Setelah kita pelajari pengertian solat sunat pada siri pertama, kita akan menyambung lagi siri kedua. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 141 dan 104. Okey, di sini murid-murid boleh baca ataupun murid-murid boleh rujuk buku teks, iaitu bagaimanakah cara kita niat solat sunat qabliyah subuh, niat solat sunat qabliyah zuhur, niat solat sunat ba'diyah zuhur, niat solat sunat ba'diyah maghrib dan niat solat sunat ba'diyah Aisyah. Okey, kita boleh niat dalam bahasa Arab dan boleh niat dalam bahasa Melayu. Okey, sekarang kita lihat bagaimanakah cara kita nak menunaikan solat sunat rawatib. Okey, caranya iaitu bilangan rakaat 2 rakaat dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Waktunya seperti mana yang Ustazah terangkan pada siri pertama, iaitu sebelum solat fardu qabliyah ataupun selepas solat fardu ba'diyah. Kita boleh melakukan sama ada solat rawatib ni dikehendaki kita melaksanakan secara bersendirian. Okey, tidak boleh berjamaah. Bacaan selepas Fatihah. Rasulullah SAW membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua dalam solat rawatib subuh dan isyak. Okey, sekarang kita lihat bagaimanakah caranya untuk menunaikan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni bilangan rakaatnya boleh dilakukan 20 rakaat tetapi boleh dilaksanakan dengan 8 rakaat mengikut kemampuan masing-masing. Waktunya iaitu di antara solat isyak dan subuh sebelum solat witir pada malam Ramadan. Kita boleh laksanakan solat tarawih ini sama ada bersendirian di rumah ataupun pergi berjamaah di surau. Selepas bacaan Fatihah, kita tidak ditentukan bacaan surah. Sebaik-baiknya imam cuba menghatamkan bacaan Al-Quran dalam masa sebulan. Kalau kita sembahyang sendirian, iaitu solat sendirian di rumah, kita bolehlah membaca mana-mana surah. Okey, sekarang kita lihat bagaimanakah caranya untuk melakukan solat sunat witir. Okey. Bilangan rakaat solat sunat witir ini kita ambil dalam bilangan yang ganjil. Okey, iaitu 3 rakaat 2 salam hingga 11 rakaat 6 salam. Okey, makruh dilakukan 1 rakaat. Waktunya iaitu setiap malam selepas solat isyak dan solat-solat sunat yang lain sebelum terbit fajar subuh. Sunat dilakukan pada akhir malam. Kita boleh lakukan solat sunat witir ini secara bersendirian ataupun berjamaah. Boleh bersendirian jika ingin bangun malam atau berjamaah jika solat tarawih dengan imam. Bacaan selepas Fatihah iaitu rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun dan rakaat ketiga iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jika solat lebih daripada 3 rakaat maka diulang bacaan tersebut. Okey? Okey, kita boleh, sekiranya kita tidak menghafal surah Al-A'la, kita carilah surah-surah pendek yang kita boleh baca. Okey, sekarang kita lihat hikmah solat sunat. Hikmah ni iaitu fadilat. Apakah fadilat-fadilat yang kita dapati daripada solat sunat yang kita laksanakan. Yang pertama, menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana solat rawatib menampung kekurangan yang ada ketika melaksanakan solat fardu. Yang keduanya,
menambah khusyuk ketika solat fardu kerana solat rawatib mempersiapkan hati untuk melaksanakan solat fardu. Jadi kita dah bersedia dah untuk melaksanakan solat fardu dengan solat rawatib. Dan bagi solat tarawih pula membantu pembakaran tenaga yang terhasil daripada makanan yang dimakan ketika berbuka puasa, kerana solat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana. Dan akhir sekali, menambah kesihatan badan melalui peningkatan aktiviti otot-otot. Okey, iaitu bila kita banyak melakukan pergerakan dalam solat sunat, dia membantu metabolisme kita untuk penurunan berat badan kita. Jadi kita perlu banyak pergerakan dalam sehari, iaitu dengan melaksanakan solat-solat sunat. Murid boleh menjawab aktiviti soalan kebat ini. Soalan kebat. Sebagai pengerusi dan AJK surau, huraikan tindakan anda untuk membudayakan solat sunat di sekolah. Okey, murid boleh menulis atau membuat aktiviti ini dalam buku tulis kamu. Akhir sekali, Ustazah sudahi tajuk pembelajaran kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi